sejahtera, bersua lagi dengan saya Cikgu Mali. Kali ini saya akan bawakan tajuk ubahan dengan subtopik 1.3 iaitu ubahan bergabung. Apakah dia maksud ubahan bergabung? Dalam tajuk yang sebelum ini, Cikgu dah pun sentuh berkaitan dengan ubahan langsung, ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Jadi, ubahan bergabung adalah melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Ya, jadi, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana cara kita nak menentukan hubungan antara tiga atau lebih pun boleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Contoh yang pertama diberi dalam bentuk ayat, Y berubah secara langsung dengan P. Okey, ini Y, kemudian berubah secara langsung dengan P. Y lagi berubah secara langsung dengan Q. Dan akhir sekali, Y berubah secara langsung dengan R. Jadi kita dapati dekat sini, yang di hadapannya ni semua sama iaitu Y. Yang hujungnya ni berbeza, P, Q, R. Dan satu lagi yang membezakannya ialah yang ini secara langsung dan yang akhir ini secara songsang. Okey, bagaimana cara penulisan yang betul sebenarnya untuk ubahan bergabung? Okey, daripada tiga ayat ini tadi, diringkaskan menjadi Y, kita tulis oleh kerana dia sama saja Y, jadi Y berubah secara langsung dengan P dan Q sebab kedua-duanya secara langsung. Okey, dan satu lagi secara songsang dengan R. Jadi kita gabungkan dia dalam satu ayat. Kalau dia ada dua yang berubah secara langsung, kita terus dia tulis secara langsung dengan P dan Q. Dan secara songsang dengan R. Okey, kalau dalam pelajaran yang sebelum ini, kita dah belajar, saya ajar dulu iaitu Y berubah secara langsung dengan P. Cara penulisannya ialah Y berubah secara langsung dengan P. Okey, yang ini Y berubah secara langsung dengan Q, ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan Q. Dan satu lagi, Y berubah secara songsang dengan R. Okey, bila kita nak tunjukkan Y berubah secara songsang dengan R, ingat lagi R itu mesti berada di bawah. Okey, sekarang ini bagaimana kita nak menuliskan dia dalam bentuk ubahan bergabung? Okey, Y berubah secara langsung dengan P dan Q. Okey, kalau tadi secara langsung ialah sebaris saja di atas saja, jadi kita tulis dia sebagai Y berubah secara langsung dengan P dan Q. Okey, dan secara songsang tadi letaknya di bawah, jadi kita tulis saja dia di bawah. Dan secara songsang dengan R, jadi kita letak sini R. Jadi ini ialah dalam bentuk simbolnya. Kemudian kita kena setiap kali itu kita kena tukar dia menjadi sama dengan dalam bentuk persamaan, iaitu Y sama dengan, ingat lagi tak yang pelajaran sebelum ini, kalau kita nak tulis dia menjadi sama dengan, mesti tambah pemalar K. K iaitu ujungnya PQ per R. Okey, jadi inilah cara penulisan yang betul. Kalau yang di atas ini yang untuk berubah secara langsung, kalau dia melibatkan songsang, kita letak dia di bawah, dan bila ada sama dengan, kena tambah pemalar K. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, diberi F berubah secara langsung dengan kuasa 3G dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2H. Jadi di sini disebutkan ada F. Okey, kemudian berubah secara langsung dengan kuasa 3G. Okey, jadi kita boleh tulis yang ini dulu. Okey, iaitu F berubah secara langsung, okey, kalau langsung sebaris sahaja, secara langsung dengan kuasa 3G. Jadi maksudnya dekat sini ada G kuasa 3. Dan berubah secara songsang dengan H, kuasa 2H. Jadi bila songsang, dia kita kena letak di bawah. Jadi di sini kita letakkan dia di bawah.
iaitu berubah secara songsang dengan punca kuasa 2H. Jadi punca kuasa 2 untuk H. Jadi ini dalam bentuk ayat, kita dah tukar dia kepada bentuk simbol. Daripada bentuk simbol ini, kita boleh tukar dia kepada bentuk persamaan. Jadi bentuk persamaannya ialah F sama dengan, mesti tambah apa? Ada K, iaitu pemalar K. Okay, K G kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa 2H. Okey, jadi inilah bentuk simbol, inilah bentuk sama dengan, dan pastikan ada tambah K. Okey, jadi sekarang ini kita nak belajar pula bagaimana nak mencari nilai K. Contoh yang ketiga, cikgu bawakan satu soalan yang pernah keluar dalam SPM 2013. Okey, soalannya berbunyi, hubungan di antara P, Q dan R diberi sebagai P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. Bila berada di bawah tu maksudnya dia secara songsang dengan R. Okey, diberi P sama dengan 8. Apabila Q-nya 2 dan R-nya 3, diminta kita menghitung nilai P apabila Q-nya 6 dan R-nya 4. Okey, daripada simbol yang diberi sini, kita tukar dia menjadi sama dengan. Okey, maka menjadi P sama dengan, kita tambah K. Ya, kita tambah K. Kemudian letak Q kuasa 2 per R. Jadi sekarang kita masukkan maklumat yang diberi, iaitu P-nya 8. P 8 sama dengan K. Q kuasa 2 dan Q-nya ialah 2. 2 kuasa 2 bahagi dengan R-nya ialah 3. Jadi kita dapat di sini 8. Okey, 8. Ini 3 pindah ke sini, bahagi pindah sini jadi darab. Darab 3 sama dengan K. Dan ni 2 kuasa 2 ni 4. Okay, 4. Maka K adalah sama dengan 8 kali 3 ialah 24 bahagi dengan 4. Maka nilai K yang kita perolehi ialah 24 bagi 4 ialah 6. Jadi ini nilai K-nya. Bila kita dah dapat nilai K, masukkan semula ke dalam persamaan ini. Okey, jadi kita tulis semula persamaan ini. P sama dengan K-nya gantikan dengan nilai yang kita dah dapat, iaitu 6. Kemudian Q kuasa 2 per R. Ini maksudnya kita ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Selepas kita mencari nilai K. Soalannya di sini seterusnya ialah diminta kita menghitung nilai P apabila Q-nya 6 dan R-nya 4. Jadi kita nak cari nilai P. Kita nak cari nilai yang ini. Jadi kita masukkan P ini turun ke bawah. P sama dengan 6. Jadi Q kuasa 2 ini gantikan Q-nya ialah 6 kuasa 2 per dengan R. R-nya ialah 4. Okey, nak buat kurungan boleh, tak buat pun tak apa. Tapi saya dah terbuat kurungan dekat sini, tak ada masalah. Jadi nilai P, tekan saja kalkulator. Okey. Jadi kita dapat di sini 6 darab 6 kuasa 2. Okey. Bahagi dengan 4. Jadi kita dapat nilainya ialah 54. Okey. Jadi inilah jawapan untuk soalan SPM tahun 2013 yang meminta kita mencari nilai P. Iaitu nilai P ialah 54. Ini soalan ini dia keluar dalam bahagian objektif. Ada jawapan di A, B, C, D. Jadi kita pilih sahajalah yang mana yang betul. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, langkah yang pertama, tulis daripada simbol kepada sama dengan. Lepas itu, kita cari, masukkan nilai yang diberi. Masukkan ketiga-tiga nilai yang diberi untuk kita dapatkan nilai K. Dah dapat nilai K, tulis semula dalam persamaan dengan menggantikan nilai K-nya. Kemudian barulah kita pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu meminta kita mencari nilai P. Jadi kita gantikan Q dan R.
Okey. Okey, seterusnya contoh yang keempat, cikgu bawakan soalan SPM tahun 2009. Diberi bahawa dalam bentuk simbolnya, diberi P berubah secara langsung dengan Q kuasa M dan secara songsang, sebab dia buat di bawah ya, secara songsang dengan R kuasa N. Okey, dalam bentuk ayat di bawah sini. Okey, yang ini. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi kita perhatikan dekat sini, ada P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey, punca kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Jadi daripada ayat ini kita tukar dia kepada bentuk simbol, iaitu P berubah secara langsung, okey, berubah secara langsung sama aras dengan ni, iaitu berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Jadi punca kuasa 2Q. Dan secara songsang, okey, bila sebut saja songsang, kita letak di bawah dengan kuasa 3R. Jadi R kuasa 3. Jadi di sini kita tulis dia sebagai P, punca kuasa 2Q ini boleh ditulis sebagai Q kuasa setengah. Okey, dan ini R kuasa 3. Jadi kita buat perbandingan dengan apa yang diberi dalam soalan. Yang diberi dalam soalan ialah P berubah secara langsung dengan Q kuasa M dan juga R kuasa N. Jadi kita tengok dalam soalan sini, buatkan perbandingan Q dengan Q. Jadi Q dekat sini, ini Q-nya. Q kuasa setengah dan di sini ialah Q kuasa M. Dia mesti sama. Jadi bermaksud nilai M-nya ialah bersamaan dengan setengah. Begitu juga kita buat perbandingan R kuasa 3 ini ialah dia sama dengan R kuasa N. Jadi ini bermakna N-nya adalah sama dengan 3. Okey, jadi inilah soalan yang keluar dalam tahun 2009 yang hanya meminta kita mencari apakah dia nilai untuk M dan untuk N. Okey. Okey, seterusnya contoh yang kelima ialah saya ambil daripada buku teks latihan Kediri 1.3b, soalan nombor 1. Okey, ini ialah berada pada muka surat 29 buku teks. Okey. Jadi soalannya berbunyi, Encik Kamal ingin memasang jubin yang berbentuk segi empat tepat di biliknya. Bila bilangan jubin yang diperlukan, iaitu J. J di sini mewakili jubin, berubah secara songsang. Okey, ayatnya di sini berubah secara songsang dengan panjang P. Okey, P ini adalah merupakan panjang jubin dan lebarnya L. P meter dan lebarnya L meter. Jubin digunakan. Okey. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin jika jubin berukuran panjang 0.4 meter dan lebar 0.5 meter digunakan. Jadi di sini saya tak tengok dulu apa soalan yang ditanya. Okey, saya nak kita tengok pada soalan ayat yang panjang ini, bagaimana kita nak tukar ayat yang panjang ini kepada bentuk simbol. Okey. Ini ayat penyataan sahaja. Pergi kepada yang bermaklumat sini, iaitu ayat yang kedua yang warna hijau. Bilangan jubin yang diperlukan J. Okey, jadi kita tulis J berubah secara songsang. Okey, bila disebut secara songsang bermaksud dia terletak di bawah. Berubah secara songsang dengan panjang P. Jadi letak P di bawah dan L. Bila disambung, berubah secara songsang P dan L, bermaksud L pun berubah secara songsang juga. Jadi atas ini kita letak 1. J berubah secara songsang dengan P dan L. Okey. Jadi daripada sini kita tukar daripada bentuk simbol kepada bentuk persamaan, iaitu J sama dengan tambah K. Okey, oleh kerana dia berubah secara songsang dengan P dan L, bermaksud P dan L ini terletak di bawah.
Okey, yang ini ialah kita dah tukar dalam bentuk ayat yang panjang ini kepada bentuk simbol. Kemudian barulah kita pergi kepada ayatnya yang berikutnya yang warna purple ini, iaitu diberi Encik Kamar memerlukan 120 keping jubin. Jadi bermaksud di sini J-nya ialah 120. Okey. Jika jubin berukuran panjangnya 0.4, panjang tadi P. Jadi bermaksud P-nya 0.4 dan lebarnya 0.5. Lebar tadi simbolnya L. Jadi kita tukar dia pada bentuk simbol, L-nya ialah 0.5. Jadi daripada yang ini kita masukkan dalam persamaan. Okey, jadi persamaannya ialah J sama dengan terus masukkan. Okey, saya potong ni. Masukkan terus J-nya 120. Jadi 120 sama dengan K per P darab L di bawah. 0.4 darab dengan 0.5. Okey, jadi di sini kita dapati nilainya ialah 0.4 darab dengan 0.5 ini ialah 0.2. K per dengan 0.2. Okey, ini 120. Jadi ini kalau bawa naik ke atas ini jadi darab, kan? Maka K adalah sama dengan 120 darab dengan 0.2, maka nilai K-nya ialah, darabkan ini kita dapat 24. Okey, dah dapat K-nya 24, maka kita tulis dulu persamaan ini dengan memasukkan nilai K macam yang saya terangkan sebelum inilah. Bila kita dah cari nilai K, kita tulis semula. Okey, yang ini, persamaan ini kita tulis semula dengan memasukkan nilai K-nya. Maka J adalah sama dengan 24, masukkan nilai K, bahagi dengan P darab L. Okey, itu kita daripada ayat yang panjang-panjang ini kita dah buat penyelesaiannya sampailah dapat bentuk persamaan dengan nilai K-nya dah pun diketahui. Okey, barulah kita pergi kepada soalannya. Soalan A berbunyi, hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjangnya ialah 0.2 meter dan lebarnya 0.3 meter. Jadi bila disuruh hitung bilangan jubin, bermaksud yang dia tanya ialah jubin tadi ialah J. Jika panjangnya ialah 0.2, panjang tadi ialah P. Jadi P diberi 0.2 dan lebarnya 0.3 dan lebar ialah L. 0.3. Jadi untuk soalan gini kita kembali semula kepada maklumat yang kita dah perolehi daripada yang ini tadi. Jadi kita gunakan persamaannya iaitu J adalah sama dengan 24 per P darab L. Okey, jadi dia suruh kira jubin, jadi J kekalkan ini 24 bahagi dengan P-nya masukkan iaitu 0.2 dan L-nya ialah 0.3. Jadi tekan saja kalkulator dan kita akan dapati bahawa bilangan jubin yang diperlukan iaitu J adalah bersamaan dengan kita dapati tekan kalkulator ini dapat nilainya ialah 400. Okey, jadi bilangan jubin akhirnya kita ketahui bahawa nilainya ialah bilangannya ialah 400. Jadi kita lihat pula soalan B. Okey, soalan B. Jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? Okey, jadi cerita berkaitan dengan luas jubin dan juga bilangan jubin. Luas jubin ada dua situasi tadi. Okey, jadi kita lihat situasi yang pertama ini iaitu jumlah jubinnya ialah 120. Luas jubin bermaksud sebab luasnya berbentuk segi empat tepat. Kalau luas ialah panjang darab dengan lebar. Okey, jadi dekat sini luasnya jumlah jubin yang diperlukan ialah 400 dan luasnya ialah panjang darab lebar. Jadi kalau di sini saya tulis di sini ya.
Apabila luas jubinnya untuk yang ini 0.2 darab dengan 0.2 darab dengan 0.3, kita dapati 0.2 darab dengan 0.3 ialah 0.06. Okey, itu luas dia. Okey, dan bilangan yang diperlukan tadi ialah 400. Bilangan jubinnya menjadi 400. Okey, sekarang kita tengok pula yang ini. Luasnya adalah 0.4 darab 0.5, panjang darab lebar. 0.4 darab 0.5 ialah tadi kita dah buat 0.2. Dan kita dapati bilangan jubinnya yang diperlukan ialah, jumlah jubin ialah 120. Memerlukan 120 ni. Jadi sini ialah 120. Jadi di sini kita perhatikan bahawa apabila keluasan jubinnya rendah, bila keluasan jubin rendah, bilangan jubinnya tinggi. Apabila luasnya bertambah daripada 0.06 menjadi 0.2 bertambah, bermaksud bilangan jubinnya semakin kecil. Dan asalnya 400 dah turun jadi 120. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah jika luas jubin bertambah, apa jadi? Bilangan jubinnya akan berkurang. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah jika luas jubin bertambah, maka bilangan jubin yang diperlukan adalah berkurang. Jadi jawapannya dekat sini sebab dia tanya apa yang akan berlaku pada bilangan jubin. Jadi jawapannya bilangan jubinnya berkurang. Jadi saya dah tunjukkan ada 5 contoh tadi, iaitu daripada contoh 1 hingga contoh yang kelima. Dan salah satu contoh ini dalam bentuk soalan kebat daripada buku teks. Jadi saya harap anda semua dah pun faham dan jelas berkaitan dengan tajuk ubahan bergabung. Jadi jangan lupa untuk share, like dan subscribe.